Muhammad Mohsin bin Ahmad Zahari, pakar perundingan dan psikiatri dari Pusat Perubatan Universiti Malaya dengan tajuknya Kesihatan Mental dari Aspek Kekeluargaan. Kesejahteraan mental dari aspek kekeluargaan. Dipersilakan, Prof. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Semua boleh dengar ya? Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga PPUM dan semua yang mendengar sesi pagi ini. Sebenarnya saya bersedia lah daripada pukul 9. Saya ingatkan tadi diberitahu 9.30. So saya masuklah 9.20 macam tu lebih kurang. Tapi Alhamdulillah lah dapat reminder, saya terus masuk lah sekarang ni. Jadi topik yang saya cakap pada hari ini agak luas lah topik ni dan merangkumi berkenaan dengan keluarga. Bila sebut keluarga tu besar lah maksudnya. Dan banyak komponen dalam keluarga kan, individu, anak-anak, suami isteri dan sebagainya. Okay, saya cuba nak share slide di sini. Nanti sekejap, slide saya dah buka ni. Pagi ni saya akan bercakap dengan aspek kesihatan mental dalam konteks kekeluargaan lah. Jadi semua kebanyakan kita ni memang datang kerja pun daripada keluarga, daripada rumah kan, dan keluarga tu merupakan komponen penting lah untuk setiap individu. Sebab kalau dalam psikiatri pun bila kita merawat ataupun melihat masalah seseorang, kita akan mengambil aspek keluarga ni juga. Jadi keluarga ni dalam kata lain ada role lah, ada peranan dalam membantu mengatasi masalah seseorang tu. Jadi bukan sahaja masalah penyakit, maksud saya macam kemurungan, masalah kerisauan, anxiety, tapi sebelum seseorang itu sampai ke tahap penyakit pun, bila dia hendak menangani masalah, dia perlu orang yang terhampir, yang paling hampir adalah keluarga. Jadi apa itu, pertama sekali ada beberapa terminologi di sini lah, sebab ini yang first sekali sesi ni. Jadi saya rasa elok juga saya ulas sikit lah berkenaan dengan apa ini maksudkan dengan kesihatan mental contohnya. Sebab banyak orang yang salah faham berkenaan dengan kesihatan mental. Maksud saya di sini, orang beranggapan kesihatan mental itu sama macam penyakit mental. Jadi sebenarnya bila dilihat kesihatan mental ni adalah satu perkara yang sikit berbeza lah, ataupun berbeza daripada penyakit mental. Jadi kesihatan mental ni adalah sebenarnya semua orang perlu ada. Penyakit mental kalau boleh lah kita nak elakkan daripada dapat penyakit mental. Jadi itu dua maksud yang dah beza lah di sini. Jadi kesihatan mental ni sama juga macam kita menjaga kesihatan kita. Kita jaga makan kita, kita jaga macam contohnya kita elakkan merokok contohnya kan, makan pun kurangkan gula, semua tu. Jadi kesihatan mental pun begitu juga, ada hubung kait dia lah. Okay. Jadi kesihatan mental itu adalah dia mengikut definisinya satu keadaan dengan merangkumi fizikal, mental. Jadi dua-dua, dia ada kesejahteraan fizikal dan juga kesejahteraan mental. Jadi memanglah macam semalam pun kalau lihat Menteri Kesihatan cakap, saudara KJ cakap kan, saudara Jamaluddin cakap, physical illness can lead to mental illness. Mental illness or mental health issue can lead to physical problem. Jadi dua-dua ni berhubung kait. Contohnya orang yang ada, saya semalam 2 hari lepas pun cakap pasal COVID dengan doktor punya webinar.
ada research menunjukkan macam orang yang ada banyak kemurungan, tekanan, dia terdedah risiko dia kepada COVID lebih tinggi. Contohnya, jadi COVID itu penyakit fizikal lah. Kemurungan itu penyakit ataupun masalah psychological. Jadi masalah psychological boleh lead to the physical illness. Begitu juga sebaliknya, orang yang macam ada masalah tekanan, contohnya jantung ataupun diabetes, dia boleh lama kelamaan dia boleh mendapat stres berpanjangan, berlebihan dan akhirnya boleh menjejaskan kesihatan mental. Jadi inilah dua situasi yang penting perlu diberi penekanan. Dan kalau ikut definisi WHO, health tu sendiri maksud kesihatan. Di mana kita bekerja lah sekarang ni kan, kita kerja dalam sektor kesihatan, majoriti yang mendengar pagi ni. Jadi kesihatan tu adalah dua-dua komponen ini, baik dari segi fizikal dan mental. Okey. Jadi berbalik pada kesihatan mental ni, dia merujuk kepada sejauh mana kita boleh pergi sebagai individu, mengikut kemampuan kita lah, kelulusan kita ataupun tahap contribution kita. Jadi kesempurnaan sosial yang dia, kalau dia gunakan di sini, yang lengkap lah, maksudnya dari segi sosial dia boleh berfungsi dengan baik, boleh menyumbang kepada masyarakat. Kalau dia bekerja, dia dapat kerja dengan sebaiknya. Kalau dia dalam keluarga, mungkin lepas ni kita tekankan banyak pasal keluarga, dia boleh menyumbang dalam peranan dia dalam keluarga tersebut, dalam konteks kekeluargaan, dalam konteks kejiranan. Jadi inilah definisi kesihatan mental. Jadi bukan kesihatan mental ni maksudnya negatif punya connotation lah, maksudnya tak ada illness, tak ada penyakit, dia bukan. Dia lebih daripada itu. Maksudnya sejauh mana seseorang tu boleh menyumbang kepada masyarakat secara amnya. Selain daripada itu, bila dikatakan kesihatan mental adalah satu capacity atau kebolehan individu atau kumpulan dan berinteraksi dengan persekitarannya. Dia akan berinteraksi dengan cara yang terbaik. Tiada perselis, kalau boleh lah 100% kata to be realistic, hidup kita kadang-kadang ada, mana ada orang hidup yang tak ada masalah langsung kan. Jadi masalah tu mungkin satu perkara yang saya boleh kata dia datang dan pergi adalah satu yang normal lah. Tapi kalau masalah tu berpanjangan, mungkin sehingga kita mengganggu fungsi harian, itu kalau ikutkan satu spektrum lagi lah, dah macam mungkin ada penyakit mental yang terganggu. Kalau fungsi harian terganggu, dia tak berinteraksi dengan orang lain contohnya, jadi itu dah melangkaui kesihatan mental. Itu mungkin dah jatuh kepada penyakit mental. Contohnya ada penyakit kerisauan ataupun macam ada kita panggil macam ada penyesuaian, masalah adjustment disorder contohnya. Kadang-kadang bila kita berubah fungsi, kita tukar jabatan, tukar bos, ini perkara biasalah. Biasa maksudnya lepas tu ada masalah menyesuaikan diri dalam masa terdekat selepas berubah keadaan itu. Jadi ini kesihatan mental. Dah panjang dah saya ulas, saya harap sikit sebanyak tuan-tuan perempuan boleh memahami apa beza antara kesihatan mental dan penyakit mental. Jadi saya sebenarnya hari ini saya lebih memfokuskan kepada kesihatan mental. Macam mana kita hendak memastikan hubungan kekeluargaan, peranan dalam keluarga itu baik sebolehnya. Jadi dari aspek kesihatan mental. Jadi apa itu yang dikatakan keluarga? Sebab tadi kesihatan mental, sebab tajuk dia berkenaan dengan kesihatan mental dan dalam kekeluargaan. Jadi apa itu keluarga? Keluarga ni merupakan mewakili seorang individu atau lebih. Maksudnya
dalam konteks sosial itulah, dalam satu rumah ataupun dalam satu kawasan berhampiran, ada beberapa individu ataupun yalah ahli-ahli yang dikatakan mengikut definisi kita keluarga yang berkongsi tempat tinggal atau tinggal berhampiran antara satu sama lain, dan ada menunjukkan pertalian lah dan hubung kait sesama mereka. Contohnya ada pertalian darah, ada pertalian kekeluargaan lah. Ini maksudnya sebab lagi satu konteks, kita pun ada orang sebelah rumah kita, kita panggil jiran. Tapi jiran ni biasanya kita tak definisikannya sebagai keluarga kita. Walaupun bukan masalah satu yang baik juga kita kata keluarga Malaysia kan. Itu keluarga dalam konteks lain lah, konteks negara kita, tetapi secara asasnya definisi keluarga tu ada pertalian. Itu penting, pertalian antara satu sama lain. Dia ada hubungan persaudaraan lah. Jadi ini kadang-kadang kena bezakan keluarga dengan jiran-jiran. Ni jiran dia tak ada kekeluargaan lah di situ. Dan sejauh mana berkesannya fungsi suatu keluarga sebagai satu unit. Dan biasanya keluarga ni dia macam dia bertindak secara bersama ataupun bersepakat lah kalau boleh kan, dalam satu-satu tindakan. Jadi biasanya implikasi dari segi kesihatan mental apa-apa berlaku, satu keluarga tu ada sikit sebanyak ada istilah bahasanya kita panggil tertempias lah kalau apa-apa berlaku. Sama ada dalam keluarga itu sendiri, dalam hubungan antara ahli keluarga, atau keluarga tu dengan orang lain, dengan orang luar, dengan tempat masyarakat setempat dan sebagainya. Dan bila dia keluar daripada entiti itu, maksudnya ada masalah dengan orang lain, ada isu dengan yang lain, biasanya ianya tidak melibatkan kesihatan individu itu sahaja dalam keluarga, tetapi keluarga itu sebagai satu unit secara keseluruhannya, dan interaksi keluarga itu dengan masyarakat setempat, kejiranan dan sebagainya. Jadi ini biasa kita dengar lah bentuk keluarga ni, nucleus family atau single family. Biasanya nucleus family ni merujuk kepada yang duduk betul-betul dalam ada pertalian tapi bawah satu bumbung. Maknanya dalam satu rumah lah. Biasanya satu rumah ni zaman sekarang satu generasi, ibu bapa dengan anak dia. Itu pun ada anak-anak yang dah keluar rumah dah, yang dah kerja dan sebagainya. Tapi mungkin ada juga zaman ini masih ada lagi saya rasa extended family, silap ada ejaan situ, struktur yang lebih besar lah, struktur keluarga yang lebih besar. Mungkin ada dua generasi, maksudnya nenek dia, datuk dia, individu tersebut dan anak dia tinggal di bawah satu bumbung. Itu definisi khusus lah berkenaan dengan extended family ni, keluarga yang merangkumi lebih daripada satu generasi, senang cakap macam itulah, ataupun ada ahli keluarga lain yang tinggal bersama. Jadi sebenarnya kesihatan dalam konteks family ni penting, kerana kalau ikut elemen pun kesihatan mental ni dia bermula daripada individu, kemudian keluarga, kemudian masyarakat dan negara. Jadi macam itu kalau dilihat dari segi kesihatan, khususnya kesihatan mental. Tapi saya rasa kalau kesihatan lain pun macam itu, sebab budaya dalam satu-satu keluarga tu boleh menterjemahkan kepada risiko kepada penyakit. Senang cakap macam inilah, kalau kesihatan mental satu pada contoh dia, isu stigma, ada masalah kemurungan. Biasanya bila masalah kemurungan, individu memang terganggu emosinya, dia jadi stres dan sebagainya, dan dia ada simptom-simptom dia lah, rasa tidak seronok lah, hilang minat lah, tidak dapat memberi tumpuan dengan aktiviti harian yang biasanya dia boleh buat dengan orang kata dengan bebas.
selera makan kurang, tidur terganggu. Jadi katalah individu ni ada masalah ni, tetapi dalam keluarga itu, contohnya dia ada ibu bapa dalam konteks keluarga itu, jadi anak ni ada kemurungan, mungkin anak ni umur 19, 20, ini biasa je kita terlihat. Jadi aspek keluarga itu, contohnya ibu bapa ini untuk nak mendapatkan sokongan atau rawatan, ibu bapa tak mempercayai, dia kurang mengambil nilai kepada rawatan konvensional kita macam rawatan psikiatri. Dia tak bawa anak dia dapat rawatan. Walaupun anak ini dapat rawatan, ada bila sampai ke dalam ward, ini yang bukan lagi kesihatan mental, ini penyakit mental, dah sampai ke dalam ward, dia kata jangan bagi tahu dekat parents dia. Dia risau lagi teruk keadaan dia bila bagi tahu dekat parents dia ataupun ibu bapa dia. Sampai macam itu. Jadi kadang-kadang keluarga tu masih penting. Macam mana kita menanganinya? Contohnya bila kata jangan bagi tahu ibu bapa, kita akan tanya siapa individu lain yang boleh kita berkongsi masalah encik ataupun cik ni tadi yang tertekan, anxious dan sebagainya. Dia bagi tahulah kakak dia ataupun mak saudara dia, boleh cakap. Jadi bayangkan keluarga, sokongan kekeluargaan tu amat penting. Sebab kita pun kalau kita lihat pesakit, kalau kita keluarkan dia daripada rawatan ataupun bila balik semula dalam komuniti, kita mengharapkan sokongan keluarga. Jadi kalau lihat dalam illustration ataupun gambaran ini, ahli keluarga tu melibatkan mental yang saya kata tadi. Contohnya dia ada masalah ataupun kesihatan mentalnya terganggu sebab tekanan, kalau dia pelajar, dia stres untuk belajar contohnya. Dan satu lagi perkembangan sosial. Sosial tu makna persekitaran dia. Usually bila sebut pasal sosial ni, interpersonal relationship. Hai Kak, selamat pagi. Ya. Oh, Dr. Ben. Ya, perkembangan sosial dengan persekitaran dia. Dan of course bila kita lihat di sini, kita akan melihat adanya konsep kesihatan keluarga itu daripada perkembangan fizikal lah. Maksudnya dia akan berkebolehan untuk thriving dalam career dan sebagainya. Jadi ini tak relevan kepada konsep kesihatan keluarga secara keseluruhannya. Dan apabila dilihat, ini lepas ni saya akan outline sedikit sebanyak berkenaan dengan kita dalam keluarga ni. Ini paling penting sebab kadang-kadang masalahnya adalah the role ataupun peranan yang dimainkan. Sebab kalau dilihat peranan anak, peranan ibu bapa, peranan kalau extended family, tok, datuk, nenek, walaupun dia tinggal tempat lain tapi masih ada peranan di situ. Jadi pertama sekali mencari sumber ekonomi untuk menampung keperluan harian. Biasanya dipikul oleh ketua keluarga. Jadi kalau fungsi ini tidak berjalan dengan baik, ada pengabaian contohnya dalam aspek tanggungjawab ekonomi, dia boleh mengganggu kesihatan mental ni. Okey. Contohnya mengganggu kerukunan rumah tangga dan seterusnya, menyebabkan tahap kesihatan merosot. Adalah kes-kes yang kita lihat di sini, contohnya apabila ini lebih dalam kalau nak diceritakan secara detailnya, tapi cara amnya, contohnya ada kes di mana sumber pendapatan tu hanya dicari oleh isteri contohnya. Yang suami ni mengikut kata isterinya, dia tak berminat nak mencari pendapatannya. Jadi dia tak ada kerja tetap, jadi isteri dia pergi berniaga dan sebagainya, barang online dan sebagainya, tapi suaminya tidak mengambil tanggungjawab untuk mencari pendapatan. Ini
mungkin kita nampak ada isu gender juga di sini, tetapi saya rasa lebih daripada itu sebenarnya isu di sini adalah cultural role lah, cultural ataupun budaya kita. Selalunya suami yang lebih ataupun mempunyai tanggungjawab sebagai ketua keluarga tadi, tetapi isteri yang terpaksa menanggung dalam konteks ni, sedangkan suami tu dalam ini tak ada masalah apa-apa, tak ada penyakit apa pun tak ada. Jadi ini mengganggu gugat akhirnya kesejahteraan rumah tangga tersebut lah. Okay. Selain daripada itu, ini tanggungjawab yang penting juga berkenaan dengan memberi pendidikan kepada anak-anak dalam suasana kasih sayang dan harmoni. Ini juga penting di mana kita kalau sebagai ibu bapa kita kena memastikan peranan kita tu dijalan dengan baik. Ini satu pada yang spesifik lah, memberi pendidikan kepada anak-anak. Jadi konteks pendidikan ni kita lihat besar lah bagi saya. Pendidikan ini, pendidikan formal pun satu aspek penting. Pendidikan tidak formal juga menjadi satu keadaan yang penting juga. Jadi yang formal ni pergi sekolah lah, dan sekarang ni memang banyak juga, ini pun boleh menjadi punca stres juga, PDPR. Kalau anak dia 3-4 orang, ada satu je laptop macam mana, lepas tu kemudian line yang internet tu, itu orang kata teknikal lah, fizikal tu pun boleh menyumbang kepada stres. Tetapi di luar konteks tu juga kadang-kadang homework kebanyak kan, kena ruang masa. Kalau dulu mungkin, tapi ini dah okey balik lah, dah bekerja daripada tempat kerja. Kalau dulu kerja daripada rumah semata-mata, nak membahagikan masa antara masa untuk anak dan masa untuk kita bekerja itu sendiri pun ada satu cabaran apabila work from home. Tapi insyaAllah kalau work from home lepas ni pun tak seteruk macam yang lepas lah. Kita dah melalui zaman yang paling orang kata getir dalam hidup kita, dalam yang kita lalui masa COVID hari itu. Dan pendidikan ini harus ada dalam suasana yang baik, kasih sayang dan harmoni antara ibu bapa dan anak. Kadang-kadang kita lihat tekanan pressure oleh ibu bapa ni nak dapat anak dia keputusan peperiksaan yang bagus, meletakkan apa orang kata bar tahap yang tinggi. Saya ada jumpa pesakit model, dia very well versed, dia dapat A dengan B dalam exam aliran sains, sekolah boarding school. Tapi mak dia kata, what you going to give me? This is how you pay back to me. Inikah cara dia membalas apa pengorbanan apa yang dah dibuat oleh oleh ibu ni. Si ibu mengatakan begini kepada anak. Anak dapat A dengan B, ada subjek B. Tak ada CD pun tak ada. Jadi yang saya tak tahulah, saya merasakan itu pencapaian yang amat bagus. Bila saya lihat kes ni, saya kata ini saya pun kena bercakap dengan mak, melihat apa sebenarnya berlaku ibu ataupun antara ibu bapa ni. Sebab anak ni bukan result A dengan B ni bukan teruk, tapi ibunya mengambil seolah-olah anaknya tidak memenuhi langsung membalas jasa. Jadi anak pun bila dia cakap macam itu, anak tu menjadi stres. Kesian juga. Dan alhamdulillah untuk kes tu memang ada masalah ibu dengan anaknya, anak perempuannya. Saya join session buat mereka duduk bersekali, dengan mereka berinteraksi antara mereka. 2 kali visit lepas itu dia rasa happy sebab mak dia dah memahami, dah kurang memberi tekanan. Dan antara yang penting yang saya nyatakan di sini adalah memang mak dia ada expectation tapi kena kompromi, bertolak ansur. Inilah menggunakan pendekatan toleransi ni. Tak bolehlah terlalu rigid, dan bukanlah nak kata itu keputusan yang terlalu teruk. In fact,
saya menyatakan walaupun anak tu ada keputusan yang tidak baik, ada D dalam perperiksaannya, bukan bermaksud everything is fail. Ini lagi satu mengapa kita belum dapat rasa stres, depres dan sebagainya, sebab kita melihat itu sebagai satu nota dan kita tidak boleh bergerak lagi bila kita lihat keputusan peperiksaan akademik yang mungkin kurang baik. Kita patutnya memberi ruang. Apa yang saya selalu tekankan, kita kena memberi menggalakkan anak-anak kita kalau konteks akademik ni belajar cara yang terbaik. Jangan compromise, sebab kadang-kadang expectation nak letak 8As ni, 8A semua subjek A, SPM contohnya, ia akan meninggalkan stres, dan mungkin anak tu boleh buat 8A dalam keadaan stres. Tapi lama kelamaan apa akan jadi? Anak itu akan orang kata suffer lah akhirnya. Jadi kena give and take lah dekat situ. Kita boleh ada letak expectation, kita boleh letak target, tetapi biar realistik, dan saya rasa jangan kita abaikan mental health, very important. Kesihatan mental anak tu lagi penting, sebab kita juga ada lihat contohnya anak-anak dalam student kami yang medical student berjaya habis exam, tetapi dengan keadaan stresnya untuk menghabiskan medical student tu masa dia habis belajar, dan akhirnya dia tukar profession, dia keluar. Dan lebih penting lagi kita lihatlah ada kes-kes contohnya yang dah jadi houseman, contohnya di situ PPS ni, dia sebenarnya dia kata dia ada bermasalah, dan dia kata masalah ini bukan dia kata masalah lah, tapi dia kata parents dia nak dia jadi doktor, bukan dia yang nak jadi doktor. Dia ada orang kata kepandaian, dia jadi dah doktor akhirnya, tapi kebahagiaannya tak ada di situ. Orang kata satisfaction of work pun tak ada di situ. Ini yang satu elemen yang saya kata tadi, expectation dan sebagainya. Lagi topik ni agak besar, pendidikan tanggungjawab. Tadi formal, yang tak formal ni pun penting. Ada sikit lagi saya akan ulas lagi lepas ni mengenai tidak formal. Tidak formal ni, apa ibu bapa buat? Apa yang ibu bapa lakukan? Itu adalah pelajaran untuk anak cara tidak rasmi. Selama 10-15 tahun dia duduk dengan ibu bapa tu, ibu bapa memandu satu cara, ibu bapa buat apa satu cara, ibu bapa bertindak balas apabila marah satu benda juga yang diperhatikan oleh anak-anak ni. Lama kelamaan, secara tidak langsung anak-anak ni akan tak sedar itu kelakuan yang dia mungkin buat akhirnya. Dia tak payah suruh dia buat macam itu, buat macam ni. Dia tengok saja, dan hari-hari dia tengok, kekerapan dia tengok, jadilah dia macam tu. Ini selalu saya cakap jugalah bila cakap pasal kelakuan rakyat Malaysia atas jalan raya kan. Saya selalu cakap, anak duduk di belakang, travel, tengok cara kita. Saya sorry lah, saya tahu ramai tak buat di sini, tapi saya perhatikan bila mana ada buang sampah dari dalam kenderaan, bawa ikut suka-suka hati sahaja, tanpa mengira pengguna jalan raya lain. Ini yang menjadi chain reaction dekat keadaan di Malaysia. Akhirnya anak-anak tu pun akan jadi pemandu mirip kepada macam mana yang diperhatikan tu. Jadi itu topik besar tu, cara kita memberi pendidikan. Jadi apabila lihat konteks di sini, apa yang diagram ni tunjuk adalah cara pendidikan lah. So dia punya di sini adalah macam yang mendata ni priority, yang menegak ni adalah sikap timbang rasa. So kadang-kadang kita ni dalam keluarga paling baik adalah kita ada struktur dalam keluarga tu, tapi dalam sikap timbang rasa tu pun penting juga diberi tekanan. Jadi dia adalah orang kata dekat kuarter yang macam dekat pukul 1 ni, tinggi struktur dan timbang rasanya juga tinggi. Struktur ni merujuk kepada
organisasi keluarga. Kadang-kadang ada yang hubungan antara ibu bapa terlalu loose, yang tak ada memberi macam kena skor A ataupun kena kena masuk universiti dapat 4 flat dan sebagainya kan, kena jadi doktor. Jadi struktur dia, kalau kita terlalu rigid itu, dia tinggi struktur dia lah. Kalau tidak, dia struktur dalam kita mengolah keluarga tu kurang rendah lah di situ. Tapi saya rasa konsep yang paling penting adalah timbang rasa dalam satu keluarga tu amat penting. Kalau kita ada timbang rasa yang tinggi, semua akan insyaAllah akan gembira dalam keluarga. Ibu bapa gembira, anak-anak kita gembira, kerana dia akan diterjemahkan dengan keharmonian bila kita ada toleransi ataupun timbang rasa tadi. Sebab saya rasa akhirnya walaupun kita ada letak target sebab kanak-kanak ataupun anak-anak kita pun, kadang-kadang kita kena ada peranan ibu bapa, kena orang kata macam menunjukkan jalan mereka, maksudnya bidang apa mereka boleh buat, boleh, tidak ada masalah, tetapi tidak perlulah terlalu strukturnya terlalu kuat. Maksudnya kena ikut seperti ibu bapa nak. Zaman ini pun dah tak boleh macam tu dah, tak boleh kita, walaupun kadang-kadang kita orang kata ada pengalaman, jadi kita boleh membentuk hala tuju anak kita, tetapi kita tidak boleh terlalu rigid sangat sehingga kita tolak ataupun tidak terima pendapat anak kita ni. Dia mungkin ada minat yang berbeza, dia mungkin setidaknya menunjukkan sikap, ada rundingan dalam keluarga, itu penting. Maksudnya dia memahami pendapat dia, opinion dia ambil kira. Ini paling penting sekali. Kalau tidak, dia rasa dia walaupun cara genetik dia part of the ahli keluarga, sebahagian pada ahli keluarga, tapi dia rasa keputusan dia tak ada apa-apa boleh buat. Semua orang kata ditetapkan oleh ibu bapa. Ini menimbulkan tekanan lah dalam jangka masa panjang. Jadi ini kena dilihat balik. Selain itu, dalam slide ini menyatakan menjalinkan hubungan sosial yang berkesan sesama ahli dalam keluarga dan komuniti. Jadi ini lebih pada physical interactions lah, interaksi secara fizikal dengan komuniti, dengan ahli keluarga yang lebih besar, dengan extended family. Sebab itulah kadang-kadang dalam konteks PKP hari itu kan, alhamdulillah sekarang ni boleh merentas negeri dah kan. Hari pertama hari ni. Jadi hubungan sosial ni jumpa dengan yang extended family, dengan mak saudara, bapa saudara, dengan sepupu, semua ni penting untuk kita memastikan hubungan keluarga tu baik, dan kita mungkin mendidik anak kita supaya menghargai ahli keluarga yang lain juga. Jadi tolong menolong. Dan saya tulis di sini makan bersama penting juga. Kadang-kadang kita ni overlook, yang kita mungkin terlalu sibuk, ibu bapa yang terlalu sibuk tidak meluangkan masa dengan anak. Kita lihatlah yang duduk di KL ni kan, tak payah jauh lah, kadang-kadang saya pun bercakap dengan diri saya. Balik kerja pun dah lambat kan, pagi-pagi dah keluar, tapi perlu ada ruang bersama. Setidak-tidaknya ruang bersama berkualiti, quality time, masa bersama yang berkualiti. Maksudnya kadang-kadang kita bersama, tetapi kita bersama tapi masing-masing buka smartphone. Kita membuat urusan kerja. Kadang-kadang benda tu tak perlu untuk buat urusan kerja pun. Pukul 9 malam kita dah lah balik, pukul 5, pukul 6 duduk KL ni, travel lah jauh kan, dengan penat. Jadi kita balik tu, kita ruanglah masa dengan ahli keluarga, dengan anak-anak kita.
mungkin boleh bermain bersama, kan, ataupun homework, tanya apa homework dia, apa dia belajar hari ni. Jadi kita ada interaksi dengan anak kita. Jadi anak pun nampak kita ni ambil kisah keadaan dia, dan kalau ada masalah apa pun dia mungkin ambil ruang tu untuk bercerita balik dengan kita, sebab kita menunjukkan dekat dia kita spend time, ada masa untuk dia, walaupun masa tu kalau sebab kita kerja mungkin masa yang ada tu tak sebanyak mana yang diharapkan, tetapi quality time tu ada. Maksudnya kita jumpa dia, kita bercakap, kita bukanlah jangan kita distract dengan social media dan internet contohnya. Apabila waktu tu sepatutnya waktu kita dengan keluarga. Saya pun tak ada slide dekat sini, tapi apa kita panggil work-life balance. Maknanya keseimbangan antara kerja dan kehidupan kita. Kena ada keseimbangan. Sebab banyak isu lah. Tapi kita hanya cakap pasal, saya punya topik ini bercakap pasal keluarga, tapi isu pasal burn out. Kerja berlebihan, waktu bukan sepatutnya kita buat hal kerja, kita tak ada time management, kita mudah mendapat burn out. Rasa macam ketepuan lah, kita dah tepu sangat dengan kerja ni, menyebabkan dia akan mendapat simptom fizikal dan sebagainya, sakit-sakit dan sebagainya. Jadi work-life balance ni, waktu bersama keluarga satu pada elemen penting. Contohnya kalau ada kesempatan makan bersama ahli keluarga, dan juga aktiviti bersama, aktiviti riadah, jogging, kalau tak dapat buat hari pun buat weekend, contohnya hujung minggu kan. Jadi ini akan mengeratkan lagi lah pertalian antara ahli keluarga sendiri. The next slide sini memberi sokongan dan semangat terhadap lain-lain ahli keluarga dalam semua aspek, termasuk di saat kesedihan akibat kematian atau kegagalan, dan juga ketika mengalami kesakitan. Jadi inilah juga fungsi kekeluargaan. Jadi apabila susah, kita pun sama-sama ambil kisah, dan kita mendengar apa yang diperkatakan. Bila disebut pasal memberi sokongan emosi, komunikasi penting. Kadang-kadang ada ahli keluarga yang tertekan, termasuklah anak-anak, saudara mara kita kena memberi sokongan yang sebaiknya. Jadi bila kita mendengar, ini elemen saya cakap perbualan lah, ataupun kita bercakap, sama ada di hospital pun saya selalu cakap keadaan yang sama. Dan mungkin lepas ni ada orang yang cakap, ada penceramah lagi lepas ni, rakan-rakan saya akan bercakap keadaan yang sama. Kita kena mendengar dengan orang kata active listening. Kita kena dengar dengan baik, bagi ruang dekat orang yang menceritakan atau meluahkan perasaan tu kepada beliau. Jadi kita kena dengar dengan penuh empati. Ini antara perkara penting. Empati ni maksudnya kita mendengar tu jangan kita terlalu lihat aspek kita sebagai pendengar, sebab kadang-kadang kita ada opinion lain. Kita kata aku dulu macam ni, tak ada macam ni pun. Orang lain okey je bila keadaan macam ni. Kita tak boleh membayangkan macam itu, sebab kalau anak-anak kita, ahli keluarga kita, mungkin dia ada persepsi lain apabila dia melalui keadaan itu. Itulah macam contohnya ada orang fail exam, tapi ada balik pada pasal exam tadilah, fail exam tetapi dia tak ada apa-apa pun, dia macam okey, dia kata banyak perkara dia boleh buat lagi dan sebagainya. Tetapi ada ketika dulu kita dengar fail SPM, dia cuba sampai nak bunuh diri. Ada yang macam tu. Jadi dua ni melihat keadaan yang mungkin mirip, tetapi tindak balasnya berbeza. Sebab personality yang terbentuk berbeza, harapan ahli keluarga pun berbeza, expectation. Jadi ini semua kena lihat apabila terutama golongan remaja, anak-anak ni bertindak balas kepada sesuatu, sebab ada keadaan yang berbeza. Jadi apa saya nak tekan dalam konteks kita bercakap, kita kena ada empati, memahami seperti orang itu yang lalui. Jangan kita terlalu, kita kadang-kadang kita ni terlalu, orang istilah kami panggil paternalistic. Paternalistic ni termasuklah doktor pun. Kadang-kadang
paternalistik ni kita kata kita je betul. Ikut cakap kita. Jadi kita terlalu dictate, terlalu menafikan. Dan bila kita tak ada empathy ni, kita menafikanlah perasaan orang itu. Apa yang dia rasakan. Ini tak berapa bagus. Kita deny masalah dia daripada perspektif dia. The keywords dia, kita tak acknowledge, kita tak validate apa yang dia lalui. Ini pun selalu saya cakap, ini sebenarnya bukan pada anak kita je, dengan siapa-siapa pun, rakan-rakan kita, dengan saya dalam konteks saya dengan pesakit, kita kena validate masalah itu. Kita maknanya kita memperakui masalah itu dilalui oleh individu tersebut, dan kita jangan orang kata menafikan ataupun menolak tekanan yang dilalui, walaupun kita rasa masalah tu dari segi aspek kita rasa masalah tu kita boleh tangani. Tapi bila orang dah depressed, kadang-kadang dia tak nampak nak menangani masalah tu. Jadi ini empathy. Dan bila kita dengar juga, jangan kita terlalu menghakimi. Kadang-kadang kita judgement. Kita kata, kamu ni banyak dosa ni, sebab itu dapat macam ni. Udahlah, dia depressed, kita kata dia banyak dosa lagi. Lagilah tertekan kawan kita ataupun anak-anak kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita ni. Sebenarnya lah boleh kita kata satu prinsip lagi, kalau kita cakap dengan kawan kita ataupun orang yang jauh bertalian kekeluargaan, mungkin impact dia kurang sebab dia tak ada kepentingan keluarga langsung dengan kita. Tetapi kalau kita sebagai ahli keluarga, kita menyatakan macam itu, sedikit kalau kita tak dapat memahami masalah individu yang lalui, seolah-olah dia akan merasakan dia being rejected, ditolak oleh ahli keluarga. Ini yang lagi bahaya kalau dahlah depressed. Sebab itu dia fikir dia self-guilty, self-blame, dia salahkan diri dia dan macam-macam. Orang lain pula memperakui, memang sebab dia ni banyak dosa dan sebagainya. Sebab dia kata tadi dia banyak dosa, sebab itu jadi macam tu. Jadi dia akan menyebabkan keadaan lebih teruk lagi lah apa yang dilalui oleh individu tersebut. Okey, jadi tanggungjawab tadi saya dah nyatakan. Jadi apa cabaran-cabarannya dalam konteks keluarga kita? Ada yang dikatakan macam apa saya kata budaya barat di sini, kadang-kadang kita ni terlalu individualistik. Saya juga macam saya kan dulu pernah pergi ke macam Australia kan, saya belajar dekat Ireland. Kalau dilihat extended family punya elemen, dan kalau ingat tadi extended family, tadi family yang lebih besar, tak ada di situ sangatlah. Jadi dia more nucleus. Jadi ada kekurangan di situ. Ini yang kita lihat juga kadang-kadang dah ada jugalah elemen ni susah kita globalisasi ni kan. Jadi macam pesakit, ahli keluarga tak nak ambil balik. Orang yang mengalami tekanan, ahli keluarga tolak dia daripada menjadi ataupun menjadi to care about their problem kan. Tak jadi macam tu, dia tak nak ambil kisah. It's not my problem, it's your problem. Dia akhirnya dia akan menjadi masalah yang besar juga lah apabila ada ahli keluarga mengalami tekanan emosi tadi. Of course, selain daripada itu, ibu bapa yang tinggal di luar bandar, dia jadilah hidup bersendirian. Ini lepas ini bolehlah, semua dah balik kampung ni, tak adalah jadi masalah macam ni. Tapi perlu diingatlah, bukan sepanjang masa yang kita bekerja di bandar, bukan sepanjang masa boleh ambil kisah keluarga kita di kampung, sebab not 24 hours a day, 7 days a week kita dekat dengan mereka. Jadi still ada ibu bapa yang rasa isolated, terasing, bersendirian. Mungkin cara yang lebih baik memastikan kita kekal erat hubungan telefon. Yalah, sebelum ni kita masa COVID kita rajin telefon, kita rajin video call. Lepas ini pun walaupun dah tak ada larangan rentas negeri, kita masih lagi perlu budaya yang baik tu kita teruskan. Saya rasa mungkin
COVID ni, tu pengajaran yang positif lah kan. Dulu ibu bapa kita kat kampung yang dah tua, mungkin tak tahu guna ni, pakai social media untuk berkomunikasi. Tapi sekarang ni mungkin ramai juga yang dah boleh. Jadi walaupun dah tak apa, kita duduk di KL, ibu bapa dekat kampung, masih boleh berhubung dengan metod yang biasa kita gunakan semasa PKP MCO tu. Dan ibu bapa bekerja. Ini satu hal lagi, duduk satu rumah juga. Saya dah bagi sikit example tadi. Ibu bapa bekerja balik lewat contohnya. Ini pun satu cabaran. Sebab tapi itulah quality time. Ibu bapa bekerja, quality time is important. Masa berkualiti, bukan masa je. Sebab kadang-kadang kita be physical dekat situ, cara fizikal kita ada dekat situ, tapi cara mental kita masih di kerja, mental kita masih ada di tempat lain. Dan kadang-kadang anak kita ni boleh detect perbezaan kita. Dia ni ayah ni fizikal dekat sini, dia tapi tak boleh kacau, dia banyak urusan kerja. Jadi kena tengok balik di situ. Itu merenggangkan hubungan ahli keluarga juga tu kadang-kadang. Dan hilangnya pegangan kepada nilai-nilai murni masyarakat kita lah, ketimuran kan. Kita menghormati orang tua, yang muda dikasihi, yang muda yang tua dihormati, yang muda dikasihi kan. Itu memang perkara biasa yang kita selalu katakan. Jadi elemen penting bagi sebuah keluarga ini yang sihat mewujudkan interaksi yang mudah dan berkesan sesama ahli keluarga. Okey, menggalakkan perkembangan diri antara satu sama lain. Kita encourage lah untuk kalau ada anak kita bagi sokongan, bagi macam tuition untuk pelajaran dan sebagainya, dan mempunyai struktur kekeluargaan yang efektif. Struktur kekeluargaan efektif di sini, walaupun kita ni sebagai parents, ibu bapa, tapi kadang-kadang zaman ini kita kena lihat kita tak boleh terlalu rigid. Saya guna perkataan tadi lagi sekali, paternalistic. Jadi kita terlalu control, kita terlalu rigid. Kita tak terima langsung pendapat anak-anak kita. Zaman ni ibu bapa pun zaman sekarang ni kena keterbukaan tu penting. Saya rasa itu antara perkataan efektif di sini. Ada keterbukaan. Bayangkan zaman sekarang, ini pun ada slide saya sikit tapi saya cakap di sini, terdedah dengan elemen dalam internet, social media dan sebagainya. Kalau ibu bapa tu terlalu rigid, dia nak ada sesuatu isu dalam online, dia tak akan cakap dengan ibu bapa sebab dia kata ibu bapa ni bukan nak memahami dia. Dia carilah kawan-kawan dia, sama ada through online ataupun cara fizikal. Dan kawan ni kalau tak betul jenis kawan, dapatlah kawan yang tak membantu dan boleh menimbulkan risiko. Jadi itulah maksudnya di sini, ibu bapa peranan dia kena lebih efektif. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan masalah secara aktif juga. Okey, sentiasa mempunyai interaksi yang luas dengan community. Ini menunjukkan anak kita akan tahu kita ni ibu bapa yang juga ada role dalam masyarakat yang kita boleh bantu. Jadi anak kita secara tidak langsung akan mengikut role model yang kita tunjukkan. So family element dalam kesihatan mental, kebiasaan memberi sokongan menjurus fokus terhadap individu. Ini biasa kita buat selalu individu, tapi hari ini macam ni contohnya keluarga tu penting. Walaupun hubungan dengan persekitaran khususnya keluarga adalah penting dalam melihat aspek kesihatan mental seseorang. Jadi jangan tolak aspek keluarga apabila kita berbincang pasal kesihatan mental ini. Dan dalam konteks negara kita still banyak lagi extended family. Jadi input keluarga, pemerhatian keluarga, tekanan yang ahli keluarga lalui disebabkan oleh individu tertentu yang ada mungkin tekanan mental dan sebagainya, kena ambil kisah. Dan ahli keluarga adalah jaringan yang penting berkaitan dengan seseorang individu. Jadi still priority. Sebab itulah adalah macam contohnya kes yang saya berhadapan kan, dia ada masalah tempat kerja. Tetapi dia bukan masalah keluarga, dia masalah dia ada masalah
keluarga, kehilangan ahli keluarga, dia dah sampai tak datang kerja. Tetapi bila tak datang kerja, selalunya ini big company lah, selalunya ahli keluarga dia tengok dia dulu kan, ahli keluarga dia cari mana dia ni, dia akan stres. Tapi dalam konteks ni tak ada picture langsung, tak ada gambaran langsung daripada ahli keluarga, yang hanya yang mengambil kisah akhirnya rakan sekerja. Jadi kadang-kadang mungkin ada satu persoalan di situ, adakah individu ini ada masalah dengan ahli keluarga, sebab itu tidak diambil berat masalah yang dilalui, walaupun masalah tu sebenarnya masalah dia ni ialah kesedihan, mak dia meninggal dalam masa 2 bulan 3 bulan lepas contohnya kan. Jadi dia stres sangat sebab selama ni tempat mengadu adalah ibu bapa, adalah mak dia. So bila mak dia tak ada, itulah dia kerja, memang dia kerja tapi tak pergi kerja sebab dia tertekan. Tapi ahli keluarga tak ada yang bawa dia ke jumpa rawatan adalah rakan sekerja. Itu mungkin ada masalah lah dengan keluarga dia. Sekejap saya nak ambil air sikit, minum. Jadi sebagai psikiatris ni kita tak dapat elak lah, saya selalu tekankan ini ilmu berkaitan dengan psikiatri ni, punca dia pasal hari ni kita cakap pasal keluarga, tapi tak dapat elak macam saya akan cakap next slide about suicide, pasal tendensi bunuh diri. Kejadian macam suicide ni amat tinggi, macam dia cakap di sini 75%. Ini WHO kata 75% suicide, bunuh diri ni berlaku di negara low income, negara berpendapatan rendah dan middle income. Macam kita Malaysia ni middle income lah kiranya. Dan kalau ikut data kita 5 kes bunuh diri setiap 100,000 lebih kurang, 5 lebih lah, 5 point something, 5 orang dalam 1,000 bunuh diri. Di setiap 1,000 ada 5 orang. Dan 700,000 actually dari seluruh dunia lah bunuh diri setiap tahun. Dan dia second leading cause bagi mereka yang berumur 20 ke 35. Jadi contribute a lot. And depression, kemurungan account for 50%, separuh daripada kematian sebab bunuh diri. Jadi jangan kita ambil ringan ahli keluarga kita, siapa-siapa yang kita kenali, kalau dia nampak kemurungan, tak nak bercakap, saya dah cakap tadi simptom-simptom dia tadi, dia rasa salah diri sendiri, dia rasa diri dah tak ada bermakna, tak berguna. Jika individu ni bercakap, kita jangan ambil ringan. Kita mainkan peranan kita, mendengar seperti saya kata, empathic listening, kemudian non-judgmental. Tetapi jika keadaan ni tak dapat kita tangani ataupun kita tak confident kita tangani, kita boleh galakkan atau kita boleh sama dengan pesakit ni, bawa dia untuk dapatkan rawatan yang lebih, macam kaunseling dan sebagainya. Dan dalam National Mobility Survey, 1 dalam 5 orang ada kemurungan dan 10 orang ada rasa fikiran nak bunuh diri. Ini penting, kena ambil kisah di sini. Ini Malaysia statistik pasal bunuh diri lah. Daripada 2019 ke 2021 memang meningkat. Kalau boleh nampak graf di sini. Walaupun saya nak katakan ini bukanlah terlalu komprehensif, tapi penting untuk kita maklumkan, sebab ini daripada polis. Kalau ikutkan bunuh diri ini kena ada penyiasatan coroner. Contohnya coroner ni akan menentukan ini memang confirm kematian disebabkan bunuh diri, cause of death saja kan. Kalau dilihat di sini, ini konteks berkenaan bunuh diri tadi, dan isu kalau dilihat sini, masalah yang
ketara tidak dinafikan masalah keluarga meninggalkan kesan. Masalah rumah tangga ada sikit sebanyak, dan masalah kewangan. Ini masa COVID memuncak ni dulu. COVID menyerang, dia bukan saja menyerang dari segi fizikal, end up dekat hospital, tetapi dia boleh menyebabkan tekanan mental yang tinggi. Dan ini juga dilihat statistik pecahan orang yang membunuh diri lah. Memang diketahui pasal bunuh diri ni lelaki amat berisiko. Sebab lelaki ni biasa kalau dia buat sesuatu perkara yang dia beranilah. Kalau woman ni, kalau perempuan ni, dia mungkin membuat satu perkara, dia mungkin overdose dan sebagainya. Jadi berbalik, jadi bunuh diri ni satu indeks yang penting lah. Okay. Jadi 80% daripada pesakit menyatakan keadaan kesihatan mental mereka menjadi merosot kesan dari situasi dalam family. Maknanya apa berlaku dalam family mengganggu mereka. Dan kesihatan mental, isu berkaitan kesihatan mental boleh menjadi saat yang sangat menyakitkan dan traumatik untuk seluruh keluarga. Sebab seorang ahli keluarga mereka mengalami, satu keluarga boleh terkesan. Dia bukan impact. Macam kita biasa lihat juga kalau isteri yang mengalami kesihatan mental, suami pun ada mengganggu fungsi harian. Begitu juga sebaliknya. Bukan saja parent dengan anak, tapi suami isteri tadi. Kesihatan mental memberi impak yang besar kepada emosi dan mungkin juga kepada implikasi keuangan dalam keluarga. Okey. Masalah kesihatan mental bagi individu memberi kesan kepada orang lain dalam jaringan individu keluarga tersebut. Okey. Kesihatan mental ibu bapa kepada anak-anak. Ini penting. Saya dah bagi tahu tadi, kalau ibu bapa tu seorang yang kadang-kadang kita tak sedar kita ni menghadapi stres tempat kerja, kita kemudian project our anger. Balik rumah kita marah dekat mungkin anak-anak, mungkin juga kepada, kalau suami kepada isteri, isteri kepada suami. Jadi dia mengganggu gugat ketenteraman rumah tangga itu sendiri. Ini kesan daripada mungkin control of anger ataupun mengawal kemarahan oleh ibu bapa tadi. Dan adalah sukar untuk kanak-kanak memahami kenapa ibu bapa mengalami gangguan mental, termasuklah seperti stres. Anak-anak kadang dia tak faham. Kita sebab itu kadang-kadang walaupun kita stres, tapi anak macam orang kata tak ada beza bila lihat kita. Jadi ini kadang-kadang kita sebagai ibu bapa yang tengah stres disebab kerja, masalah-masalah lain, kita akan mudah meluahkan, ini bukan meluahkan yang positif, meluahkan kemarahan kita, melepaskan kemarahan kita, itu lebih tepat kot, melepaskan kemarahan kita dekat anak-anak kita, walaupun sebenarnya anak kita tidak memahami. Dan kanak-kanak pada amnya terlalu muda untuk memahami akibat dari kesihatan atau gangguan mental yang kita lalui. Menyebabkan ibu bapa tu bertindak secara kurang baik lah. Macam saya kata tadi, melepaskan kemarahan yang bukan-bukan. Ataupun sampai ada domestic violence, keganasan dalam rumah tangga. Ini amat bahaya, domestic violence. Sebab domestic violence ini, kalau anak-anak lah, saya tak nak sebut cerita panjang, memang ada implikasi pada isteri dan sebagainya atau suami, bergantunglah siapa dekat rumah ada physical violence tu. Tapi kepada anak ni mungkin melalui trauma, dan lihat hari-hari lihat keganasan yang berlaku dalam rumah tangga, dan akhirnya dia jadi depressed, dia menjadi anxious, dia jadi takut nak berinteraksi, dia rasa tak ada self confident. Yang paling bahaya sekali, dia internalize, dia menyerap kejadian tu dalam diri dia. Jadi dia rasa dirinya macam self guilt, daripada kecil lagi, dan dia rasa dia keseorangan, dia tak ada orang yang boleh mendengar sebab ialah parents sibuk dengan masalah antara mereka. Jadi anak akan rasa terasing lah, tersisih di situ. Ini kadang-kadang kita sedar tak sedar boleh berlaku dalam keluarga kita. Jadi dia memberi kesan perkembangan psikologi, kelakuan dan juga permasalahan kanak-kanak. Permasalahan semasa dewasa pun boleh timbul daripada masalah kanak-kanak, sebab banyak research mengatakan demikian juga.
So ni ada slide dalam English ni. Family life can become unsettled, unpredictable as the need of the ill become paramount. Ini bercakap pasal individu dalam keluarga yang mengalami penyakit mental. So study showed that large number, banyak family, ahli keluarga family sampai terganggu kerja mereka disebabkan ada masalah yang berlaku dalam keluarga, masalah kesihatan mental yang berlaku dalam keluarga. Jadi dia tidak dapat, kan itulah kalau isteri ada masalah kesihatan mental serius, suami pun boleh dapat gangguan kesihatan mental tadi. Kalau sebut ada mental illness, biasa juga ada juga saya lihat anak ada masalah, mak pun terpaksa jumpa doktor juga untuk nak mengenal pasti dan mengatasi masalah dihadapi, stres dan sebagainya. Ini the remaining slide ni saya akan bercakap pasal remaja lah, sebab anak-anak kita remaja ramai juga kan. Jadi remaja ni adalah satu proses dalam pembentukan identiti. So memang penting untuk pembentukan identiti yang positif, yang baik. Biasanya melalui modeling. Ni role model tadi, modeling tu penting. Untuk dan juga identifikasi, dia lihat siapa yang dia idolize dalam family untuk role model dia. Dalam konteks ni ibu bapa, guru amat penting sebagai role model seseorang individu, terutama remaja. So dalam 30-40% remaja mengalami masalah pembentukan identiti. So inilah kalau saya ada terbezakan antara kefungsian ibu bapa dan kefungsian remaja. So biasanya ibu bapa ni dia lebih stereotip dia untuk memahami, sepatutnya untuk memahami lah, tapi untuk menunjuk ajar tu perkara biasalah ibu bapa peranan dia. Bila ada ibu bapa dengan anak remaja, ibu bapa ni untuk mengajar biasanya. Tetapi dalam kefungsian remaja ni kadang-kadang ketidakpastian tu timbul dalam diri mereka sendiri. Okey, sekarang boleh dengar balik. Tadi dia terputus. So berkenaan dengan jadi bila kita berdepan dengan anak-anak ni, kadang kita ni ada orang kata stereotip ibu bapa. Jadi stereotip ni kadang bentuknya adalah counter transference. Kita berprasangka, kita prejudis lah dekat remaja kadang-kadang. Sebab kita kata remaja ni tak tahu, kita lebih tahu. Mereka perlu mendengar cakap kita tidak ada timbal balas dalam kita berkomunikasi, makna satu pihak, one way communication. Ini menjadikan keadaan dengan komunikasi dengan anak tu jadi tak sihat. Kadang-kadang kita kena duduk sama. Kadang zaman sekarang lagi lah, saya gunakan perkataan kita kena duduk dengan sama level dengan anak kita supaya anak kita selesa bercakap dengan kita. Sebab anak kita ni banyak isu sebenarnya zaman ini berbanding zaman dulu, zaman yang serba IT sekarang kan. Macam-macam maklumat. Kadang-kadang ibu bapa pun tak tahu maklumat tu, nak verify benda tu betul. Macam mana nak memberitahu maklumat tu yang sepatutnya. Jadi kita kena ubah pendekatan kita sikit lah zaman ini. Daripada mama macam saya jugalah, saya generasi 70-an 80-an kan, dibesarkan masa itu, dan sekarang ni kalau dengan anak-anak contohnya kita kena lihat daripada perkembangan mereka ketika ini. Kadang-kadang paradoks sikit lah dekat ibu bapa. Ibu bapa kerap berkehendakkan perkembangan sikap, nak anak kita ubah sikap dan kelakuan menuruti nilai-nilai dalam ibu bapa. Tapi masalahnya kita hendakkan ianya berlaku secepat yang boleh. Kalau boleh, expect them to change immediately, tukar dengan kadar yang pantas.
Jadi ini satu cabaran yang tak begitu realistik lah. Kita kadang-kadang kena bagi masa. Kadang-kadang zaman sekarang lagi lah, kadang-kadang kita kena bagi explanation dekat anak kita tu. Kenapa kita nak sedemikian, kenapa ini perlu untuk mereka. Jadi explanation is very important, penjelasan. Sebab kadang-kadang ni banyak sangat saya melihat ialah pendekatan lama kita nak berubah menggunakan bagi punishment. Jadi tak menyelesaikan masalah. Pendekatan psikologi kita kena perjelaskan dengan precision, kena dengan ketepatan. Kita tak boleh kata buatlah yang baik-baik. Kita lebih baik kata okey, lain kali bila nampak sampah tu ambil buang dalam tu sampah. Contoh dia, kalau dalam rumah kan nampak sampah kita nak buang tu sampah. Jadi kita bagi tahu, jangan kita kata buat yang baik-baik. Buat baik-baik tu mungkin tak dapat jelas untuk anak. Jadi dia seolah-olah apa komen dia ni? Komen ini sekadar memberi sesuatu yang nak carikan salah dia saja. Itu yang boleh berlaku. Jadi ini berlaku dalam ibu bapa yang mahukan remaja membetulkan sikap. Jika remaja tidak mahu, ianya nanti kita tak anggap lemah pula. Ini pun tak betul lah. Kita tak boleh kadang memberi ruang tu penting. Kita tak boleh expect within 24 hours atau dalam sehari boleh bertukar kelakuan. Tak mungkin. Mungkin ambil masa yang lebih panjang juga. Timbul situasi untuk remaja dipaksa berubah dan ini meningkatkan hostility lah kalau dia rasa dia tak boleh. Inilah kalau ibu bapa ada perkataan yang kita kata adolescent neurosis ni, maknanya kita kita berhati-hati, kita ada risau. Neurosis ni macam ada risau. Jadi kita ada risau bila kita komen dekat anak kita daripada kita tak ada rasa apa-apa. Kita rasa kita betul, mereka tak betul. Lantak kau orang lah. Macam tu. Tu tak boleh. Itu dia, anak-anak kita tak boleh buat macam tu. Ahli keluarga kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena ada, kita cakap ni apa implikasi? Apa rasa anak kita? Itu penting. Dan rasa anak kita tu kadang-kadang susah sebab kita bukan budak-budak lagi. Kita bukan belasan tahun. Kita mungkin dah 40-50 tahun. Anak kita nak menghayatinya susah. Tapi itulah. Selalu bercakap dengan baik dengan mereka, mungkin kita akan lebih memahami, lebih empati bila bercakap dengan mereka. Jadi ketidakpastian dalam membuat pentafsiran kelakuan anak-anak, memberi ruang menangguhkan sebarang keputusan dan pendapat, sanggup mengalah dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Inilah akhirnya kalau dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Kalau silapnya bukannya besar sangat. Jadi penggunaan body language ni penting. Remaja ni kadang-kadang mereka tak menggunakan word, tapi dia menggunakan body language menyatakan sesuatu yang mereka tak suka dan sebagainya. Mengelakkan daripada membuat keputusan dan dipertanggungjawabkan di atas accountable keputusan. Ini remaja lah. Biasanya dia nak mengelak accountability. Dia tak nak ambil tanggungjawab. Itu senang cakap lah. Dan ibu bapa harus drive anak untuk bersedia menghadapi usia dewasa dan sebagainya. Ibu bapa yang penyayang melakukan pendisiplinan yang konsisten. Ini penting. Ibu bapa tak boleh konflik bila nak betulkan anak. Sama-sama kena tak boleh macam kadang-kadang parents kan, bapa komen, mak tegur, mak komen, bapa tegur. Cara mak dia tu buat cakap dekat anak, tak boleh. Dia kena konsisten. Dan perkara yang kita buat tu kena konsisten. Mendidik, latihan kawal diri, bersedia untuk menjadi dewasa, dan pendekatan untuk nak disiplin tu guna hadiah ke, bagi reward. Mungkin ada kadang-kadang kita kata agree lah, discussion, this is not should not be done, tak boleh dibuat. Persetujuan bersama dan melambatkan pencapaian dia punya reward system tu. Ini mengatasi perasaan malu dan rendah diri, perasaan yang didedahkan mungkin terhina kalau kita mendedahkan dekat orang lain. Anak-anak akan jadi marah sebab dia kata tak ada privacy. Jadi ini yang kadang-kadang anak-anak kita tak nak bercerita perkara-perkara yang sensitif sebab dia kata nanti orang lain tahu, nanti ibu bapa akan backlash dekat dia balik dan sebagainya. Dan inilah zaman sekarang ni, kena faham anak-anak semua ada social media dan internet. Ibu bapa perlu ada peranan yang efektif lah dekat sini. Sebab dalam internet, dalam ini dia boleh dapat informasi yang tidak sihat atau yang salah. Boleh bully cyber lagi sekarang ni.
ataupun ada game yang tak sihat lah, jadi boleh jadi gaming addiction. Saya dah nak habis lagi, 1-2 slide lagi. Mengambil langkah mendidik dan mengawal penggunaan internet oleh anak-anak. Ini penting. Ini kena daripada kecil. Tak boleh umur 13 baru nak didik. Kontrol dia tak boleh. Daripada dia kecil lagi, bila dia boleh, memang recommendation umur 3-4 tahun barulah boleh gunakan gadget contohnya untuk tujuan pendidikan. Jadi dari situ kawal mereka, latih mereka menggunakan dengan bijak. Jadi ini kesimpulannya, usia remaja ni penuh dengan cabaran dan kekeliruan. Okey, kesukaran memahami remaja adalah perkara biasa, tapi penting untuk kita ada kaedah yang terbaik dan pendekatan bersederhana lah sebagai ibu bapa, open mindedness. Ini semua penting untuk menasihati kepada remaja. Okey. Okey, itu sahaja yang saya sharekan pagi ni. Banyak topik lagi ni, banyak perkara nak naik, tapi itu yang saya dah sempat. Ya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Mohsin atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya kira memang jelas dan komprehensif pengisian yang Prof kongsikan bersama-sama kita hari ini. Okey, disebabkan masa pun mencemburui lah. Kita ambil satu soalan Prof. Boleh Prof? Boleh lah, saya okey je. Satu soalannya daripada Puan Fatma Priya. Hi Prof, under your presentation, pembentukan identiti, in case parents having psychological issues as anxiety, will the child will have the anxiety too in future? How nurture versus nature works here, and how the parents going to mold their kids away from anxiety? Okay, mungkin Prof boleh jelaskan sedikit di situ? Macam dah ada soal, the question with the answer. So this is about nature and nature. Okay, there's no single thing, even we're talking about depressions, we're talking about identity formations, we can single out, oh, this is nature. What is meant here, apa yang dimaksudkan di sini, nature ni maknanya environment. Yalah, kalau dia duduk dalam persekitaran itu, hari-hari dia lihat keadaan macam itu, mirip kepada role model tadi, ada tendensi anak-anak remaja ni dia akan menjadi seperti itu. Okay, kalau dalam parents anxiety, responding dengan very anxious. Satu lagi, nature. Nature ni merujuk kepada genetik. Jadi ada tak? Parents ada, so genetik dia ada. Jadi dua-dua ni ada dua-dua elemen penting lah pembentukan personality, identity. Jadi kalau dilihat di sini, memang rule tu, that's how the nurture and nature works in influencing atau mempengaruhi kelakuan anak. Cuma saya rasa di sini, mungkin ibu bapa, ialah kalau memberi ruang keterbukaan tadi daripada awal lagi kepada anak, mungkin boleh mengelakkan implikasi yang lebih negatif lah. Kalau ibu mak dia jenis anxious atau bapa dia jenis anxious trait, cuma kita kena latih diri kita juga terbuka dengan anak kita, allow them to speak up with us, jadi kita akan balance balik lah daripada mungkin kita jenis anxiety tapi anak-anak ni tidak mengikut keadaan menjadi anxious macam tu. Okey, itu jawapan saya. Baik, diharap puan yang bertanya tadi mendapat jawapan atas soalan yang diutarakan. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasan dan perkongsian pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya rasa saya kongsikan satu mungkin pandangan. Kesihatan mental perlu dijadikan tunjang utama dalam aspek kehidupan harian saya selaku ibu bapa. Saya selaku ibu bapa amat menitik beratkan penjagaan emosi anak-anak dan cuba menjaga dan memahami mereka bagi mengurangkan penyakit mental di Malaysia. Lebih bersikap terbuka dan tidak menghakimi mereka serta menjadi pendorong dan memberi semangat kepada mereka. Jadi tahniah kepada Puan Roslyn